Segalanya di hujung jari anda. Apa hukum meninggalkan puasa? Kita perlu memberitahu kepada tuan-tuan puan-puan sekalian bahawasanya orang yang meninggalkan puasa ni ada dua jenis. Sama ada dia malas puasa, tapi dalam masa yang sama dia tidak mengingkari. Dia malas tapi dia tak ingkari. Dia akur, maknanya puasa tu memang wajib tapi dia malas nak puasa. Tapi ada lagi satu kumpulan kedua ni, dia ingkar. Dia tak nak puasa. Dia tahu puasa tu wajib tapi dia tak nak puasa. Dia kata puasa ini bukan suatu kewajipan. Jadi dua-dua golongan ni ada hukum yang berbeza. Hukum yang pertama bagi orang yang malas nak berpuasa tapi dalam masa yang sama dia akur akan kewajipan itu, maka kalau dia meninggalkan puasa dia dikira fasik. Dikira fasik. Manakala golongan yang kedua, kalau dia mengingkari kewajipan puasa, dia akan menjadi kafir. Jadi fasik, apa maksud fasik? Apa maksud kafir? Fasik ni adalah golongan yang sentiasa bergelumang dengan dosa. Sentiasa bergelumang dengan dosa. Manakala kafir adalah golongan yang ingkar, yang tidak percaya akan kewajipan yang telah difardukan ke atas umat Islam. Kalau dia seorang yang malas berpuasa, maka pihak pemerintah wajib memenjarakan dia, penjarakan dia dan halangkan dia makan dan minum pada waktu siang sekalipun secara zahir sahaja. Perlu dibendung. Sebab apa? Sebab puasa ni dia melibatkan masyarakat. Dia boleh jadi virus lah. Kalau orang lain nak makan, nanti orang lain pun terikut-ikut nak makan juga. Jadi perlu dibendung. Sebab tu bulan puasa ialah bulan suci. Antara cara kita memuliakan bulan Ramadan tu adalah dengan tidak makan dan minum kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kafir, kalau dia ingkar dan dia menjadi kafir, maka antara perintah yang diperintahkan oleh pemerintah adalah dia perlu bertaubat, sebagaimana orang murtad bertaubat. Sekiranya dia ingkar dan enggan bertaubat, dia hendaklah dijatuhi hukuman bunuh sekiranya dia telah lama memeluk agama Islam dan tidak tinggal berjauhan daripada ulama. Jadi ini adalah pandangan mazhab Syafi'i. Jadi kalau pandangan mazhab lain mungkin berbezalah. Jadi mazhab Syafi'i agak ketat dalam bab ni. Sebab ini adalah kefarduan. Dia fardu. Jadi bila fardu, dia punya hukuman sedikit berat berbanding perkara-perkara lain lah. Okey, apa hikmah puasa? Kenapa kita puasa? Kenapa kita bersusah payah selama sebulan, bangun pagi sebelum solat subuh berpuasa? Kenapa? Kenapa kita sanggup basuh muka kita pagi-pagi, mandi air yang sejuk, semata-mata untuk makan dan berpuasa sampai ke matahari terbenam? Kenapa? Jadi kita perlu tahu, puasa ni ada beberapa hikmah dia. Pertamanya, dia melahirkan, ini ramai, jarang-jarang orang sebut, melahirkan perasaan kita ni diperhatikan oleh Allah SWT. Apa maksud kita diperhatikan oleh Allah SWT? Sebab puasa ni tuan-tuan, bukan sekadar puasa perut dan puasa kemaluan kita, tetapi dia juga adalah puasa anggota badan kita. Kita puasa mata, kita puasa telinga, kita puasa tangan, kita puasa kaki kita. Siapa yang boleh tahu kita puasa tangan, mata semua? Tak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita puasa, kita akan rasa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk puasa yang kualiti. Sebab ada orang dia puasa perut je. Dia puasa perut sahaja. Jadi orang tahulah semua orang puasa perut. Tapi siapa yang puasa mata dia? Kan? Baik. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Jadi antara bulan-bulan dalam setahun, ada 12 bulan ni, ada satu bulan iaitu namanya bulan Ramadan. Ramadan bermaksud dahaga. Datang dari perkataan Ar-Ramdu, maksud dahaga, panas terik.
Jadi Ramadan ni memang Ramadan bulan yang panas, bulan yang dahaga, bulan yang kita tidak makan. Tapi lagi satu bulan tentang bulan Ramadan ni adalah dia adalah bulan di mana manusia ni melakukan kebaikan demi kebaikan, bertambah-tambah kebaikan, dan kekurangan dan dosa dan maksiat tu berkurangan. Okey. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita meningkatkan kita punya ketakwaan. Tuan-tuan, kita ni malas tau bulan lain. Kita ni malas bulan lain. Bila bulan Ramadan kita semangat. Bulan Ramadan lah kita nak buat tahajud. Bulan Ramadan lah kita nak baca Quran. Bulan Ramadan lah kita nak banyak sedekah. Bulan Ramadan lah kita nak iktikaf. Kenapa bulan lain tak macam tu? Inilah kelebihan bulan Ramadan. Allah SWT jadikan satu bulan dalam setahun untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dan seterusnya, kalau tuan-tuan tahu, berapa bulan lepas tu adalah bulan haji. Siapa yang lulus bulan Ramadan, kemudian dia lulus bulan haji, maknanya setahun tu dia dah lulus dah. Dan bayangkanlah tuan-tuan berterusan dalam seumur hidup ni. Kita dah umur berapa? 50, 40 tahun. Setiap tahun kita buat benda yang sama, InsyaAllah kita boleh masuk syurga. Kita yakin Allah SWT nak kita masuk syurga, kita masukkan masuk syurga lah. Yang ketiga, hikmah puasa yang ketiga. Kenapa berkaitan dengan perut? Tuan-tuan, perut ni antara faktor yang beri kita malas. Kadang-kadang bila kita makan banyak, kita tak payah tengok bulan lain, tengok bulan Ramadan je. Kita makan buffet ke, sampai perut kita kenyang. Tarawih jadi 8 jadi 1 je. Kan? Tarawih tak jadi beberapa rakaat dah. Dia jadi 2 rakaat je malam-malam tu. Sebab terlalu kenyang. Jadi antara puasa ni adalah bila kita berpuasa, perut kita kosong, banyak perkara-perkara yang boleh kita buat dan jimat masa kita. Jadi kalau dalam masa 24 jam tu kita ada makan, kita ada ni dan sebagainya, sebabkan kita dah tak makan, kita dah jimat masa, kita boleh buat perkara lain. Itu kelebihan bulan Ramadan. Dia menyuburkan kita sebut menyuburkan kerajinan dan mematikan sifat malas dalam diri kita. Dan yang terakhir, hikmah puasa yang keempat adalah kasih sayang antara umat. Tuan-tuan, kita ni, setiap daripada kita ni berbeza dari sudut kewangan kita, daripada cara hidup kita dan sebagainya. Ada orang yang hidupnya adalah banyak wang dia, dia seorang yang kaya. Ada yang tak banyak wang dia, sedikit je wang dia. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan di mana orang yang kaya bersedekah kepada orang-orang yang kurang kaya ni. Jadi secara tak langsung kita menyuburkan ikatan. Cuma sedekah ni tuan-tuan, mana yang lebih afdal? Nak sedekah orang yang jauh ke sedekah orang yang dekat dengan kita? Yang lebih afdal adalah bermula dengan orang yang dekat dengan kita. Kalau kita suami, kita mulakan dengan keluarga kita. Kalau kita isteri, kita mulakan dengan keluarga kita. Kemudian mula dengan jiran. Kemudian makin jauh dan makin jauh. Kalau ada keluarga kita yang anak yatim dan sebagainya, kita dahulukan mereka. Kemudian jiran. Kemudian ahli karya. Sebab ada orang hari ini, mereka suka bersedekah dengan orang yang jauh-jauh, sehingga orang yang dekat-dekatnya terabai. Bermula dengan dekat. Mula dengan orang yang dekat. InsyaAllah kalau tuan-tuan amalkan ni, InsyaAllah tuan-tuan akan rasa ada ikatan antara pemberi sedekah dengan penerima sedekah. Baik. Tingkatan puasa ataupun tahapan puasa. Kalau orang tanya, Ustaz, puasa ni berapa jenis ataupun apa tahapan dia, apa tingkatan dia? Jadi saya sebut di sini, puasa ni ada 2 tingkatan, iaitu dari sudut kualiti dan dari sudut kuantiti. Dan kita nak yang jadi yang terbaik ni, kita perlu tahu kita ada kualiti yang paling tinggi dan ada juga kualiti paling rendah. Ada kuantiti yang paling banyak, ada kuantiti yang sikit. Jadi kita tengok satu dulu. Yang pertamanya adalah kuantiti puasa. Jadi dalam Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, orang yang paling rendah dari sudut kuantiti puasanya adalah dalam setahun tu dia puasa Ramadan sahaja.
Puasa sunat lain dia tak buat. Setahun dia puasa Ramadan sahaja. Jadi ini kuantiti paling rendah dari sudut kuantiti. Yang keduanya pertengahan, iaitu dia puasa Ramadan dan dia puasa sunat juga. Dari dalam setahun tu ada puasa sunat Isnin, sunat Khamis, ada sunat hari Arafah, ada 10 Muharram, ada 10 awal Zulhijjah. Ini puasa-puasa sunat ni. Puasa hari putih, 13, 14, 15 hari bulan dalam bulan Islam dan sebagainya. Jadi Imam Ghazali sebut, kalau dia puasa Ramadan dan dia buat semua sunat ni, dalam setahun tu 1/4 daripada setahun tu dah dipenuhi dengan puasa sahaja. 1/4 dalam setahun, banyaklah. Kan? Ataupun hampir separuh lah, banyaklah. Dan puasa yang paling tinggi dari sudut kuantiti adalah puasa Nabi Daud AS. Macam yang saya sebut tadi lah. Satu hari dia berpuasa, satu hari dia berbuka. Dan dalam setahun tu, separuh dia makan, separuh dia berpuasa. Ini paling tinggi dari sudut kuantiti. Kalau tuan-tuan boleh buat, silakan. Kalau tak boleh, kita jadilah yang kedua tu, puasa Ramadan dan puasa sunat. Jangan jadi seperti yang paling rendah sekali. Bulan Ramadan je dia tak makan. Bulan lain semua dia makan. Dari sudut kualiti puasa, kata Imam Ghazali rahimahullah, puasa punya kualiti ni ada 3. Ini pun menarik juga. Sebab saya pun belajar dan saya juga mengambil ibrah ataupun mengambil teladan dan pengajaran daripada kata-kata Imam Ghazali ini. Yang pertamanya dia kata puasa orang awam, iaitu yang pertamanya dia puasa perut dan kemaluan dia saja. Benda lain dia tak puasa. Telinga dia tak puasa, mata dia tak puasa. Dia puasa perut dengan puasa kemaluan dia sahaja. Ini kualiti paling rendah. Ini kualiti paling rendah. Okey. Tahun ni kalau boleh jangan kita puasa macam ni lah. Kualiti puasa yang kedua pula, iaitu puasa orang yang khusus. Puasa orang yang khusus, iaitu dia puasa perut dia, dia puasa kemaluan dia, dan juga dia puasa panca indera dia. Jadi macam saya sebut tadi, kalau kita puasa perut, kemaluan kita, mata kita pun berpuasa daripada melihat benda yang haram. Telinga kita berpuasa dari mendengar-dengar orang-orang bercakap perkara yang haram. Tangan kita berpuasa dari mengambil perkara yang haram. Kaki kita berpuasa dari menuju tempat yang haram, dan sebagainya. Ini puasa panca indera yang puasa kualiti yang kedua. Manakala puasa yang tertinggi, iaitu kualiti yang paling tinggi adalah dia puasa perut, kemaluan dia, panca indera dia, dan juga hati dia juga berpuasa. Apa maksud hati berpuasa? Maksud hati berpuasa adalah hatinya ketika dia berpuasa hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada perkara lain dalam hati dia. Dan ini paling susah. Kata Imam Ghazali, inilah puasa orang yang dianggap sebagai wali Allah. Sangat susah puasa ni. Yalah, bila kita puasa, dalam hati kita dah terfikir dah nak beli baju raya, nak beli kuih raya, nak beli langsir baru. Kita dah terfikir dah, hari raya ni nak buat apa dekat rumah ni. Dia dah berbeza. Bila orang yang puasa dalam hatinya ada Allah SWT, dia hanya fokus kepada ibadat, hanya fokus kepada perkara-perkara yang menguntungkan akhiratnya. Jadi berkaitan dengan keduniaan ni kurang dalam hati dia. Itu maksud dia lah, puasa hati tu. Dan ini sangat tinggi. Cubalah kita buat dalam 30 Ramadan tu, pilih satu hari yang boleh kita puasa hati juga. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita ganjaran yang besar. Baik. Pada menyatakan kelebihan-kelebihan puasa. Apa kelebihan puasa? Tadi saya dah sebut dah. Ada beberapa hikmah, tapi kita nak tahu kelebihan. Apa yang tuan-tuan, puan-puan dapat, ataupun apa yang Allah SWT sediakan untuk kita. Kata Nabi SAW, apabila datangnya Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan-syaitan.
Apa maksud pintu-pintu syurga dibuka? Maksudnya kebaikan melimpah ruah. Tuan-tuan akan jumpa sepanjang masjid ada orang yang meminta untuk ditaja morehnya ataupun membayar gaji para imam. Ini kelebihan-kelebihan ni tak ada waktu selain pada Ramadan. Hanya ada pada bulan Ramadan. Kita boleh memilih mana-mana masjid untuk kita menaja, makan dan sebagainya. Dan orang yang menaja orang lain untuk berbuka puasa, baginya adalah pahala puasa orang yang berpuasa tu tanpa dikurangkan sedikit pun. Kan? Jadi ada kelebihan untuk orang yang menaja orang berbuka puasa. Apa maksud pintu-pintu neraka ditutup? Maksudnya kekurangan dari maksiat yang berlaku tu kurang, dosa yang berlaku kurang. Bahkan orang malu nak berdosa. Sebab semua orang berpuasa. Dia dah jadi satu budaya dalam masyarakat di bulan Ramadan, iaitu kita malu nak melakukan dosa secara terang-terangan. Antaranya perkara yang telah disebut oleh para mufti, khasnya mufti wilayah, ialah merokok di bulan puasa membatalkan puasa. Merokok di bulan Ramadan membatalkan puasa. Jadi orang yang merokok ni, dia tahu perkara tu, maka dia tak nak isap rokok. Dan kalau dia isap rokok, orang akan tahu dia punya puasa dah batal. Jadi dia akan malu. Ini ada berkaitan dengan image dan sebagainya. Tapi kita nak bagi tahu kat sini, Allah SWT menjadikan bulan Ramadan ni bulan di mana kita saling melakukan kebaikan lah. Maka ditutup pintu-pintu neraka ni bermaksud kurangnya maksiat, kurangnya dosa. Dan dibelenggu syaitan-syaitan. Apa maksud dibelenggu syaitan-syaitan? Maksudnya dalam satu syarah kepada hadis ni disebut dibelenggu syaitan-syaitan bermaksud syaitan-syaitan tidak boleh mengganggu umat Islam yang sedang berpuasa. Umat Islam tak mudah dipengaruhi oleh bisikan-bisikan syaitan. Jadi itu antara dia punya maksudlah. Baik, insya-Allah. Okey, yang kedua. Apa kelebihan puasa? Yang kedua adalah Allah SWT menyebut dalam mana-mana ni bukan Allah SWT sebutlah, ni saya punya ayat lah, saya nak bagi tahu. Dalam mana perbuatan anak Adam ni, banyak-banyak perbuatan anak Adam ni, ada dua amalan yang mana Allah SWT memberikan puasa, kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris ni macam infinity, tak ada limit, tak ada had. Ada dua je ibadah. Ibadat-ibadat lain kita boleh tahu, solat Allah gandakan 27 kali ganda, bersedekah Allah gandakan 1 biji jadi 7 tangkai dikembangkan lagi sehingga 100 tangkai. Kita tahu dia ada dia punya had dia. Tapi untuk dua ibadat ni yang saya nak sebut ni, Allah SWT tak ada sebut had limit dia. Dengan dua ibadat ni, kalau tuan-tuan fokus, boleh menjadi tiket kita ke syurga. Yang pertama adalah bersabar. Sabar. Kali pertama kita menerima musibah tu, kita sabar. Nilai sabar tu besar dan tak ada limit di sisi Allah SWT. Boleh jadi tiket ke syurga kita lah. Yang kedua adalah puasa. Yang mana Allah SWT berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa saum. Setiap perbuatan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kerana puasa adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Jadi puasa adalah satu-satunya ibadat selain pada bersabar yang merupakan ibadat yang tidak ada limit di sisi Allah SWT. Allah SWT boleh beri ganjaran setinggi-tingginya, setinggi-tinggi ganjaran untuk puasa.
Segalanya di hujung jari anda.